Bismillah. Lin-Nabil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ista'in shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jualah yang memberikan kesempatan, memberikan ruang waktu kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jualah yang memilih kita untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah jualah yang menggerakkan hati kita untuk kita salat berjamaah, untuk kita berada di atas rumah Allah, untuk kita duduk seketika, kita dengar ayat-ayat Allah yang akan kita bincangkan bersama-sama. Mudah-mudahan sikit sebanyak usaha kita menambah ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah kira sebagai satu amalan dan tujuan dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita nak menambah pahala untuk titian sirat, untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak lain dan tidak bukan Rasul yang diutus kepada kita yang namanya Muhammad, yang patut lebih kita cintai berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, supaya kita hidup di dunia dalam panduan yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan bila akhirat esok-esok pun Rasulullah ingat kita dalam keadaan masih lagi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincang sedikit sebanyak apa yang dinamakan sebagai surah-surah dalam Al-Quran. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ringkasan ataupun yang menceritakan secara mudah dan secara, ada juga yang secara terperinci, dia bawah sikit daripada tafsir. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, detail perbincangan dia. Adapun kita nak bincang pada malam ini, iaitu surah ini cerita tentang apa-apa yang aku boleh ambil daripada surah ini dan apa peristiwa yang berlaku dalam surah ini. Dan malam ini kita berada dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini iaitu ada ayatnya 75 ayat. Kalau ikut daripada turutan penurunan Al-Quran, dia berada dalam turutan penurunan yang ke-88. 88. Walaupun dia surah yang ke-8, surah dalam juzuk yang ke-9, tapi dalam keadaan bukan dia surah yang ke-8 yang diturunkan. Kita kena faham itu. Sebab apa? Sebab penurunan Al-Quran itu satu benda yang berbeza. Penyusunan Al-Quran daripada suratul Fatihah sehingga akhir surah 114 iaitu surah An-Nas, semua tu wahyu daripada Allah. Dia benda yang berbeza. Makna kata rentetan turun Al-Quran, hari pertama ini, hari kedua ini, 3, 4, 5, 6 ini, adapun disusun dalam surah-surah yang berbeza. Itu istimewanya Al-Quran. Walaupun begitu sekali, kalau kita kata macam rumit lah kan,
turunnya hari ni nak susun dalam surah ini. Turun beberapa ayat masuk pula dalam surah ini. Turun ini masuk sini, turun sini masuk sini. Sebab itu kalau kita belajar dalam dia panggil tarikh resam, sejarah penulisan Al-Quran, ada ketika Rasulullah larang sahabat-sahabat dia menulis yang disebut sebagai hadis-hadis Rasulullah. Kecuali Al-Quran sahaja kamu kena tulis, lain daripada tu tak boleh tulis. Sampai satu peringkat Rasulullah kata dah dibenarkan kamu boleh menulis hadis-hadis ataupun apa sahaja yang diungkapkan oleh aku, supaya tidak berlaku percampuran. Orang yang akan datang tengok, oh ini Quran ke hadis, ini Quran ke kata-kata Rasulullah, takut berlaku percampuran. Sebab itu Rasulullah tulis satu ketika, dan satu ketika Rasulullah larang para sahabat daripada menulis hadis-hadis ataupun apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang kita berada pada malam ini itu suratul Anfal. Ada lebih kurang 5,000 lebih ayat dia. 5,294 huruf. Huruf-huruf yang ada dalam surah ini ada 75 ayat tadi saya sebut. Kalimahnya ada 1,000 lebih, iaitu 1,231 kalimah. Hurufnya ada 5,294 huruf. Dalam Mashaf ataupun dalam Quran kita muka surat 177 kalau tak silap saya. Dia ada lebih kurang 10 muka surat, dekat dengan setengah juzuk. Setengah juzuk surah yang dinamakan sebagai, bukan setengah juzuk, 1/4 daripada juzuk. 1/4 daripada juzuk. Satu juzuk ada berapa muka surat tuan-tuan? Berapa muka surat? 10. 10 ke 20? 20. 20 maknanya kalau 10 muka surat separuh lah. Separuh, iaitu daripada juzuk 9 separuhnya, dan juzuk 10 sikit. Baik, tak apalah, itu benda taktikal. Benda yang orang kata, benda yang tak perlu kepada perbincangan yang detail, sebab dah disusun oleh para ulama. Juzuk ke apa ke ini disusun para ulama. Adapun nama surah apa semua sekali itu disebut sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1, ayat sekian, 2 sekian, 3 sekian, tu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada kitab kita. Kitab Tadabbur Al-Quran. Sekarang ni dah banyak tuan-tuan. Dulu banyak kitab-kitab Arab yang bincang tentang surah Baqarah. Dia bukan bincang detail, dia bincang surah Baqarah cerita tentang apa, ayat sekian sampai ayat sekian tentang apa, ringkas. Jadi kita baca pun tak perlu kepada kita nak duduk termenung, duduk fikir pula ini apa maksud, ini apa maksud. Pening jugalah dalam makna kata dalam bab tafsir Quran. Tapi sekarang ni banyak, sangat-sangat banyak kitab-kitab bincang sebab apa dinamakan surah ini begini, surah ini begini, dan dia bincang isi kandungan ringkas surah-surah tersebut. Baik, suratul Anfal. Surah ini ada beberapa nama, antaranya ialah Al-Anfal itu sendiri. Al-Anfal ni apa maknanya? Al-Anfal ini maknanya harta rampasan perang yang dikumpulkan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Dalam hal ini terdapat satu isyarat bahawasanya siapa sahaja yang mengorbankan sesuatu untuk Allah, maka ia akan menjadi seorang pemenang, dan bukan menjadi hal sesuatu yang mustahil dengan syarat ikhlas kerana Allah. Ini tuan kitab kata mula-mula sekali Al-Anfal. Sebab apa? Ayat mula-mula Allah turunkan yas'alunaka 'anil anfal. Orang-orang Islam mukmin bertanya dengan satu benda yang baru bagi mereka. Sebab apa? Sebelum ini tidak berlaku perang, dan perang pun tak banyak ataupun mungkin tak ada harta rampasan perang. Tiba-tiba mari berhijrah ke Madinah, tahun kedua hijrah Allah takdirkan satu peperangan, antara perang pertama yang berlaku kepada orang muslimin, orang mukmin pada ketika itu, yang dinamakan sebagai perang Badar. Lalu bila berlaku perang Badar, takdir Allah Ta'ala ada harta-harta ghanimah. Harta ghanimah ni apa dia? Harta ghanimah ni harta rampasan perang juga. Mana satu kita nak guna ghanimah ke kita nak guna anfal? Baik, bezanya begini. Harta rampasan perang itu adalah termasuk dalam hukum fiqh. Sebab dia benda dan dia ada dalam syariat kita. Satu benda kita kena faham. Yang kedua, apa maksud ghanimah? Ghanimah ini selepas sahaja berlaku perang ada harta rampasan perang. Apa sahaja harta
yang ada pada kaum lawan kepada orang Islam, kaum musyrikin pada ketika itu, bila mana menang perang, orang Islam menang perang, apa sahaja harta yang dibawa oleh mereka itu dikira sebagai ghanimah. Tapi bila berlaku dah pembahagian harta perang, Rasulullah dah bagi dah begini. Kalau ikutkan syariat, 1/5 daripada harta ini milik Rasulullah, yang lain dibagi-bahagikan di antara kaum orang Islam. Bila dibagi-bahagikan tu, dah ada pembahagian, itulah baru namanya Al-Anfal. Itu beza dia. Ghanimah umum, masuk dah kepada khusus, dipanggil sebagai Al-Anfal. Ada lagi benda lain. Apa dia? Iaitu yang disebut sebagai salb. Salb ni apa dia? Salb ini satu benda bila berlaku perang antara individu. Contoh, dia perang ni bukan berlaku terus, perang pergi terus. Mana kata berlaku perang yang besar, tidak. Kadang sebelum perang itu berlaku pertempuran antara ketua dengan ketua, antara orang ini dengan orang ini. Bila berlaku pertempuran individu ini, bila berlaku, katalah si A dengan B, berlaku perang, A menang. Apa sahaja yang ada di batang tubuh si B yang kalah ini, cincin dekat badan dia, harta yang bernilai lah, baju perisai, baju besi, pedang yang ada di batang tubuh, dia akan menjadi milik orang yang menang lawan dia tadi. Itu nama dia salb. Ada lagi benda lain. Apa dia? Yang kita nak kena faham, iaitu yang disebut sebagai fai. Fai ni apa? Fai ni adalah harta orang kafir yang didapat ataupun yang dapat kepada orang Islam tanpa melalui peperangan. Tanpa melalui peperangan. Contoh, orang Islam pergi tawan satu kaum. Kaum itu menyerah. Akhir sekali ada harta benda, itu dipanggil sebagai fai. Itu juga masuk dalam hukum fiqh. Ada satu benda lagi dalam bab ini, yang biasa orang bincang, iaitu jizyah. Jizyah ni mudah cerita cukai. Cukai kepada orang bukan Islam, yang mana duduk di bawah naungan orang Islam. Dia panggil cukai jizyah. Adapun orang Islam dia kena zakat. Tapi orang bukan Islam, lawannya dia panggil jizyah, cukai. Jizyah, cukai. Baik. Makna kata, bila berlaku perang dalam perang Badar ini, orang Islam mula-mula dapat harta. Bila dapat satu harta, bila dapat, makna kata nampak harta ghanimah, harta rampasan perang, berlaku pertikaian. Pertikaian macam mana? Harta ni nak bagi kepada siapa? Lalu dalam perang, dalam surah ni lah, Allah nyatakan dengan jelas kepada orang-orang mukmin bahawa harta ni ada bahagiannya begini, bahagiannya begini. Sebab tu dalam kisah perang Badar ini, tuan-tuan, apa yang kita kena faham, pertama sekali perang Badar ni berlaku tengah-tengah bulan Ramadan. Tengah-tengah bulan Ramadan, bukan setakat tengah-tengah bulan Ramadan. Tahun pertama orang Islam disyariatkan untuk puasa. Mana kata satu benda yang besar kepada orang Islam pada ketika itu. Bismillah. Baik. Berlakulah apa yang dipanggil sebagai mula-mula sekali. Rasulullah siapkan lebih kurang 3 ekor unta ke 2 ekor, saya tak ingat. Dalam makna kata dalam perang ini, dan lebih kurang, Allahumma salli ala Muhammad, 70 ekor unta. 3 ekor kuda dengan 70 ekor unta. Dan setiap unta tu Rasulullah bahagikan kumpulan. Ada 3 orang yang akan bergilir naik. Bergilir duduk naik, turun naik dan sebagainya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam perjalanan sahabat yang duduk grup dengan Rasulullah, sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kamu duduk je atas unta. Tak payah turun-turun, biar kami yang bawa, kami yang pandu kamu. Lalu kata Rasulullah kata apa? Tak apalah. Aku pun nak pahala sebagaimana kamu berjalan, aku pun kena berjalan, kamu duduk atas. Lalu bergilirlah Rasulullah sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kaut seorang. Apa yang ada, apa yang makna kata yang boleh dikongsi dengan orang lain, itulah yang dikongsi, itulah yang dirasa oleh seorang, walaupun dia pemimpin negara, pemimpin utama kepada negara. Berlakulah apa yang dinamakan sebagai, mula-mula sekali perang Badar ni bukan nak pergi perang, nak pergi pintas satu gerombolan dagangan daripada kaum, daripada puak-puak Abi Sufyan. So Abi Sufyan balik daripada satu tempat, nak pergi pintas di satu tempat. Pergi di tengah perjalanan,
terlepas dia punya rombongan. Bila terlepas, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan orang mukmin ini, orang sahabat-sahabat Nabi ni pergi pintah satu kaum lagi, iaitu yang dinamakan sebagai puak-puak Abu Jahal. Ni dua puak yang berbeza. Abu Sufyan ni baru balik daripada berdagang, bawa harta yang banyak. Adapun Abu Jahal ni dia dengan tujuan lain dan tak bawa harta yang banyak. Dalam hati orang Islam, kenapa kita tak pergi pintah Abu Sufyan lagi? Tujuan awal kita nak kena pergi pintah Abu Jahal. Tengah-tengah tu berlaku arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi pintah puak Abu Jahal, sebab Abu Sufyan tak terlepas dah. Dah terlepas daripada jalan dia, tak sempat dah kita nak pergi pintas. Lalu berlakulah apa yang dikatakan sebagai nak berlaku perang Badar. Berhenti Rasulullah di satu tempat. Bila berhenti di Rasulullah di satu tempat, Rasulullah hantar spy. Antara spy-nya ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pergi pintas jumpa dengan beberapa orang budak. Budak ni tengah ambil air. Ambil air, dia tanya budak ni, "Hei budak, kamu ni orang siapa? Kamu ni orang Abu Sufyan ke orang Abu Jahal?" Budak ni kata, "Kami ni puak-puak daripada Abu Jahal." Dalam hati Sayyidina Ali, kalau boleh budak ni budak daripada budak Abu Sufyan. Sebab apa? Pergi laporan kepada Rasulullah, mudah-mudahan patah balik, nak pergi pintah balik puak-puak Abu Sufyan. Sebab harta banyak. Budak-budak ni kata, "Kami puak Abu Jahal." Budak mu cakap elok-elok. Budak ni kata, ni boleh tipu orang ni. Dia kata, "Tak, kami sebenarnya budak-budak daripada Abu Jahal." Bawalah budak tu pergi jumpa Rasulullah. Last sekali Rasulullah tanya, "Budak, kamu ni budak siapa sebenarnya?" Bila selidik punya selidik, memang benar daripada kaum ataupun puak-puak daripada Abu Jahal. Bila mari daripada Abu Jahal, Rasulullah tanya puak-puak dia, "Kamu, puak-puak kamu ni mari dengan gerombolan Abu Jahal ni, sehari berapa ekor unta yang kamu sembelih untuk makan dalam kelompok, dalam kalangan kamu?" Lalu dijawab oleh budak ni, dia kata sehari makan lebih kurang 9 ke 10 ekor unta disembelih, makan untuk sekali makan, untuk sehari. Lalu Rasulullah tanya tu dengan satu trik. Apa dia trik dia? Nak tahu berapa orang yang ada dalam gerombolan yang mari bersama dengan puak-puak Abu Jahal. Bila 9 ke 10 orang, Rasulullah kata ni lebih kurang berapa orang? Lebih kurang 1,900 ke 1,000 orang. Sebab seekor unta lebih kurang 100 orang boleh makan. Ini dia panggil ilmu tukang masak. Ilmu tukang masak tapi dibawa oleh Rasulullah ke dalam medan perang. Tukang masak tahulah, seekor lembu 100 kilo sebagai contoh, 70 kilo daging, berapa orang boleh makan, berapa orang boleh makan. Baik. Bila berlaku begitu, di sebelah Abu Jahal pula, dia hantar spy juga. Hantar spy, dia bawa di satu perjalanan, Abu Jahal sendiri jumpa tahi unta. Abu Jahal pun hebat juga dalam bab. Abu Jahal tengok tahi unta, dia ambil satu benda, korek tahi unta. Dia kata tahi unta ni daripada Madinah. Hebat lagi Abu Jahal. Abu Jahal kata ni daripada Madinah ni, apa sebab? Tak perlu buat kajian DNA apa pun. Dalam tahi unta tu ada biji tamar, dia kata. Boleh jadi unta tempat lain tak makan buah tamar, unta daripada Madinah makan buah tamar. Dia boleh nampak tuan-tuan. Ni nak ceritanya ilmu strategi yang dibawa melalui orang kata apa? Pengalaman puak-puak ni. Marilah berlakulah perang. Rasulullah berhenti di satu perigi. Perigi itu banyak lagi ke depan, tapi Rasulullah berhenti di perigi yang pertama. Mari Khabbab ibn al-Arat. Khabbab tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, perigi yang kita berhenti ni, adakah ini wahyu daripada Allah ataupun strategi perang kamu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Tak, ni bukan wahyu daripada Allah. Ni strategi perang aku, idea aku," kata Rasulullah. Khabbab kata, "Kalau idea kamu, wahai Rasulullah, aku cadang supaya kita berhenti depan lagi perigi." Apa sebab? Supaya dalam keadaan puak-puak Abu Jahal mari, tak boleh nak ambil sumber air. Sebab sumber air duduk dengan kita belakang. Dan perigi-perigi kecil yang ada di sekitar ni, kita tutup dulu. Orang putih, orang yang mengkaji tentang sejarah Islam, dia kata orang Islam ni membazir. Sebab apa? Tutup perigi dalam perang itu. Sedangkan kalau kita belajar ilmu orang-orang di padang pasir, bila mana kata sebut tutup perigi, dia bukan tutup kambuh macam kambuh kita ni, tak. Dia kambuh perigi ni macam mana? Dia tutup belah atas, dia timbuh dengan pasir supaya satu masa nanti boleh korek balik.
Dia bukan kambuh, tutup, timbus terus. Tak. Tutup sikit saja supaya nampak bukan, macam bukan, pergi. Lalu berlakulah macam itu. Dan akhir sekali, puak-puak Abu Jahal kalah dalam perang tersebut. Dan bila kalah, adalah sedikit harta rampasan perang. Dan Allah ajar kaum orang Islam, hei orang Islam, wahai orang mukmin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu dapat satu harta, bukan harta ni yang nak jadi tujuan yang utama dah. Dalam ayat pertama Allah tegur. Allah kata apa? Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka menanyakan kepada kamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Dan sebab itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Tegur terus dah. Allah tegur terus. Tegur apa dia? Orang beriman, kamu pergi perang dulu tujuannya sebab apa? Kamu ikut dalam Rasulullah ni, kamu ikut Rasulullah ni sebab apa? Bukan semata-mata nak kepada harta rampasan, tidak. Sebab apa? Sebab takwa kamu, takut kamu kepada Allah dan takut kamu kepada Rasulullah. Kalau semata-mata kamu nak kepada harta, Allah tidak akan bantu kamu dalam perang itu. Bantuan Allah tak akan tiba dalam perang Badar. Satu ketika Rasulullah tanya kepada sahabat dia, iaitu Jibril alaihissalam, wahai Jibril, dalam perang Badar ada di kalangan malaikat yang bantu kami dalam peperangan. Yang sebut malaikat dalam perang Badar ni bukan orang Islam saja. Kalau orang Islam saja, kita kata nak percaya tak percaya pun boleh macam-macam kita boleh kata. Tapi yang kata ada benda lain dalam perang itu siapa dia? Belah puak-puak kaum musyrikin. Belah puak-puak kaum musyrikin kata ada nampak macam jubah putih, macam ramai orang bantu dalam perang Badar. Lalu Rasulullah tanya, siapa yang bantu dalam perang Badar itu? Ya Rasulullah, kalau di kalangan sahabat-sahabat kamu yang ikut serta tu ada 313 orang, 313 dan lebih, ada lagi pendapat-pendapat lain. Dan dalam kalangan sahabat-sahabat itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Faqalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah kata kepada ahlul Badar, Inna Allah attala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum, kata Allah. Faqad ghafartu lakum. Allah sebut kepada orang-orang yang menyertai perang Badar, sesungguhnya Allah telah memperhatikan ahlul Badar. Allah telah memberitahu kepada ahlul Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, berbuatlah kamu sesuka hati kamu kerana Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Itu pengisytiharan Allah kepada ahlul Badar, 313 orang. Sebab itu ada seorang ahlul Badar, kemudian daripada itu beberapa tahun kemudian daripada itu ada seorang ahlul Badar ini dia masih ada lagi ahli keluarga dia di Mekah. Dan Rasulullah nak pergi ke Mekah, nak berlaku cerita Fathu Mekah. Bila nak berlaku cerita Fathu Mekah, Rasulullah bincang strategi itu di kalangan beberapa orang sahabat. Bincang-bincang strategi, rupanya perbincangan Rasulullah itu ditulis. Seorang sahabat ni dia tulis atas kertas kecil, gulung kertas itu, dia bagi pada seorang postman. Postman tu janda yang agak berumur, dia nak balik, dia nak pergi ke Mekah atas satu urusan. Dia kirim surat tu memberitahu bahawa Rasulullah nak datang pada tempat pada hari sekian dengan seramai berapa orang sekian-sekian. Maklumat ada dalam kertas kecil itu. Dia letak di mana? Letak dalam sanggul orang perempuan itu. Di tengah-tengah perjalanan, Allah hantar malaikat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat kamu nak mendedahkan rahsia kepada orang yang berada di Mekah, begini. Lalu Rasulullah suruh Osman dengan Saidina Ali pergi pintas. Pintas, dapatlah perempuan tu. Cerita pendeknya, dapatlah perempuan itu dan akhir sekali dipanggil sahabat yang buat kerja itu, nak dedahkan rahsia. Bila dipanggil sahabat ini, ramai sahabat-sahabat lain marah kepada dia. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tenangkan sahabat-sahabat lain bahawa sahabat yang buat kerja ni adalah sahabat salah seorang daripada ahlul Badar.
Allah dah ampunkan dosa dia sekalipun dia buat benda itu. Tu nak cerita kelebihan yang disebut sebagai ahlul badar. Sebab tu orang-orang tua kita dulu ada satu amalan. Amalan apa dia? Guna nama ahlul badar untuk adalah beberapa tujuan dan hajatnya. Wallahualam, kadang benda tu boleh jadi tajribah, pengalaman orang-orang tua kita dulu. Kan ada benda-benda begini, tulis nama ahlul badar adalah amalan-amalan dia. Saya tak teliti sangat amalan-amalan macam ni. Baik. Itu cerita ahlul badar. Lalu bila mari harta, mereka seolah-olah dalam keadaan baru first time perang, menang perang pula tu, lawan berapa? 1,000 orang lawan. Kita 313, lawan 1,000 orang, kita menang, dapat pula harta yang agak banyak, menyebabkan orang panggil kelabu mata sekejap. Bila kelabu mata di kalangan para sahabat, seolah-olah macam harta ni nak bagi kepada siapa? Harta ni nak bagi kepada siapa? Allah jawab dalam ayat yang pertama. Fattakullah. Balik-balik takwa kepada Allah. Sebab kamu, tujuan kamu bukan mari kerana ni. Tujuan kamu apa dia? Takwa kepada Allah. Benda-benda macam ni Allah sebut apa dia? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Benda anfal, benda apa-apa sekalipun, jawatan dan sebagainya. Benda ni dia panggil mari dan lain-lain. Benda-benda tersepak tepi jalan. Tujuan kamu nak dapat Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat takwa daripada Allah. Tiba-tiba Allah bagi tengah jalan harta. Allah bagi tengah jalan jawatan kepada kamu. Allah bagi kesenangan kepada kamu. Allah bagi sikit nikmat dunia kepada kamu. Adakah tujuan kamu semata-mata nak dapat nikmat dunia ni? Tak. Tujuan kita nak dapat redha Allah. Tapi Allah bagi di pertengahan jalan. Boleh jadi sebagai ujian kepada kita. Boleh jadi sebagai satu nilai tambah kepada manusia itu sendiri. Macam kita ada kereta. Adakah kereta tu tujuan utama hidup kita? Tak. Kereta tu satu nilai tambah supaya kita boleh pergi ziarah sahabat kita, ziarah saudara kita, boleh datang ke masjid. Ni ada setengah orang dulu tak ada kereta, rajin datang masjid. Kereta makin besar, makin tak mari masjid. Pun ada orang macam ni. Beli motor nak, tujuan dia apa? Tujuan dia nak datang masjid. Beli motor makin tak mari masjid. Kalau begitu baik jual balik motor tu. Sebab apa? Sebab benda-benda ni dia panggil benda-benda yang berada di persimpangan. Ni Allah tegur sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam perang ini, yang mana kata yang dapat al-anfal, yang dapat ghanimah, yang dapat harta rampasan perang ini, supaya benda ni adalah satu nilai tambah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah ini, sebab itu kita sebut Al-Anfal ini asal daripada perkataan apa dia? Nafilah. Apa maksud nafilah? Nafilah ni kita sebut sebagai tambahan. Sebab itu semayang sunat kita sebut nafilah. Solat nafilah. Solawat tu jamak dia. Solat nafilah. Apa solat nafilah? Solat rawatib. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Solat tahajud kita, solat taubat kita, solat sunat tu dipanggil sebagai solat nafilah. Apa maksud solat nafilah? Solat tambahan, nak nilai tambah kepada solat-solat yang kita ada. Jangan terbalik pula kita. Solat nafilah utama pula. Datang semayang masjid, solat qabliyah. Balik habis qabliyah dia balik. Imam semayang habis semayang datang pula semayang ba'diyah. Tu terbalik orang panggil. Ada berlaku kadang-kadang macam mana? Masa qiyamul lail datang ke masjid. Penuh masjid. Tengok solat subuh separuh daripada qiyamul lail. Pun ada berlaku. Kan? Ada berlaku. Kan? Tengok satu lagi. Tengok boleh jadi juga solat-solat kita dalam bulan Ramadan. Pun boleh jadi juga. Kan? Kadang, malam pertama Masya Allah. Solat sunat tarawih. Pengusi kata tengok belakang nak kena renovate kita punya masjid ni. Penuh masjid. Penuh surau malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, Alhamdulillah. Tengok malam yang ke-10. Malam 15. Malam 23, 24. Tak payah renovate, kecilkan lagi masjid kita ni. Tak padan nak renovate. Sebab apa dah makin kurang. Padahal solat beginilah. Solat-solat yang menambah nilai tambah kepada solat-solat utama dalam solat-solat kita. Sebab itu juga ulama-ulama sebut kepada kita. Apa maksud khusyuk dalam sembahyang? Maksud khusyuk dalam sembahyang ini kita memelihara beberapa benda. Yang pertama kita memelihara rukun-rukun dalam sembahyang.
13 rukun kita melihara. Melihara macam mana? Kita jaga rukun itu. Rukun kita buat yang terbaik dalam sembahyang. Yang kedua, syarat-syarat sah dia. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, benda-benda sunat dalam sembahyang itu kita jaga dan kita sempurnakan. Baru sembahyang kita tu jadi sembahyang yang baik. Ni kadang-kadang ada orang benda-benda wajib, kadang dia tak jaga. Benda sunat dalam sembahyang dia jaga pula. Bacaan surah ni kalau boleh. Ni jauh sikit, tak apalah saya sebut sikit. Ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, boleh ke dalam solat fardu saya nak habiskan 30 juzuk bacaan Al-Quran?" Malam itu saya sebut begini dalam kuliah. Kalau solat sunat, kita boleh semayang Allahu Akbar, kita buka mushaf depan kita. Apa hukum dia? Tak ada masalah. Yang penting jangan berlaku lebih daripada 3 pergerakan. 3 pergerakan macam mana? 3 pergerakan yang besar. Kita nak buka mushaf, kita nak pegang mushaf, tak ada masalah. Yang penting pergerakan itu berlaku dengan ada tujuan. Dan biasanya ada setengah-setengah orang-orang yang rajin baca Quran ini, dia buat macam mana? Dia buat dalam solat sunat tahajud. Ada seorang guru saya, Masya Allah, lebih kurang sebulan sekali ke seminggu, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kalau tak silap saya, khatam Al-Quran dalam solat sunat tahajud. Dia buat macam mana? Dia buat cara dia tak letih. Masa rajin dia akan solat berdiri. Masa tak berapa rajin dia solat duduk. Solat sunat tahajud dia buatlah berapa rakaat. Dia kata baca Quran. Buka Quran, letak atas rehal yang tinggi itu. Duduk baca. Baca. Nak masuk rakaat kedua, boleh. Kita buka helaian seterusnya, tak ada masalah. Sebab pergerakan kita tu ada tujuan. Jangan pergerakan itu satu pergerakan yang besar. Quran dekat mana? Quran dekat atas meja. Nak kena berjalan 5 langkah ke depan, baru boleh. Jangan begitu. Letak dekat dengan kita. Buka sikit. Buka, baca lagi. Rakaat yang pertama habis. Contoh 2-3 muka surat. InsyaAllah mudah, cepat dan khatam. Untuk khatam Al-Quran. Habis kuliah dia tanya, "Ustaz, boleh ke tidak dalam solat fardu saya nak habiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran?" Baik, saya nak tanya. Dalam rukun semayang ada ke tidak surah? Ada ke tidak bacaan surah yang selepas waladhdallin amin? Ada tak rukun semayang baca surah sekian dalam semayang sekian? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, kenapa kita nak perbesarkan benda ni? Sedangkan benda besar yang lain ada lagi. Apa dia benda besar yang lain? Solat fardu ni bagi orang lelaki terlebih sunat, terlebih afdal. Mari semayang berjemaah di masjid. Tiba bila cerita benda yang sunat, dia nak lebihkan benda sunat ni berbanding benda yang lebih. Makna kata terlebih sunat, terlebih afdal banding tempat-tempat yang lain. Sebab itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita tersalah pilih. Contoh lain apa dia? Dalam bab sembahyang juga kita ambil. Sembahyang di awal waktu dengan sembahyang di waktu sakinah ataupun waktu yang kita tenang, mana lebih afdal? Soalan ni ada tanda soal belakang. Mana lebih afdal? Terlebih afdal kata ulama kalau kita mengaji dalam kitab Musalli, terlebih afdalnya kita memilih waktu yang sakinah, waktu yang kita tenang. Kalau di awal waktu sekalipun kita tak ada sakinah, dia tidak akan menghampiri kepada benda yang lebih baik, iaitu khusyuk dalam sembahyang. Contohnya macam ni, kita kerja, bos kita kata, "Okey, kamu kerja pukul 2:30, bolehlah semayang, berhenti sekejap, setengah jam ke apa ke, berhenti makan, semayang." Bos kita kata. Kita pun kata, "Mana boleh bos, masuk waktu 1.20 saya nak semayang." Kita nak jaga semayang di awal waktu. Bos pun pening kepala dah nak main dengan orang gini. Terlebih alim daripada ulama-ulama lain pula dah. Kan? Dia pun 1.20 semayang. Bila semayang, sepatutnya dia buat satu kerja. Tapi kerja hakiki dia, yang benda utama dia tinggal. Dia pergi buat apa dia? Dia pergi semayang. Benda ni wajib, benda ni pun wajib. Kita kena ingat begitu. Sebab kita makan gaji dengan benda ni. Sebab itu ulama sebut kepada kita, sebaiknya semayang pukul 2:30 tu lah. Sebab apa? Itulah waktu yang diperuntukkan untuk semayang. Bila waktu tu kita semayang, kerja pun kita tak fikir dah. Makan apa semua pun benda tak fikir dah. Terlepas daripada benda-benda tu, itulah dipanggil sebagai waktu sakinah. Sebagai contoh lain, orang perempuan suri rumah, masak sup, contoh. Terfikir masak sup, esok masak sup. Duk kerja beli tulang pula malam ni, letih kita.
Masak sup ni bukan 5 minit, bukan 10 minit. Dia tak macam telur dadah. Tu yang saya tahu. Lebih-lebih tak tahulah. Masak sup ni dia nak kena ada satu masa, satu tempoh yang panjang. Contoh. Pumpang pagi buat kerja tu macam-macam kerja. Time yang dia boleh masak lebih kurang pukul 12 katalah. Pukul 12 dia pun masak. Masak. Sampai masuk waktu, tak sempat siap lagi sup dia ni. Nak tinggal pergi semayang ke nak siapkan sup dulu? Siapkan sup dulu. Sebab apa? Waktu tu dipanggil sebagai waktu yang kita tidak tenang. Waktu yang tidak sakinah. Tapi jangan pula tiap-tiap hari masak pukul berapa? Pukul 1 baru nak masak. Pukul 3 nanti baru semayang pula. Tak. Kita susun waktu. Kalau kita boleh himpunkan waktu sakinah, waktu yang kita kata tenang dalam sembahyang dengan awal waktu, maka itu lebih baik. Tapi dah kalau tidak berhimpun dua benda tu, kita pilih waktu yang sakinah sebab dia menghampiri kepada khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu benda-benda begini ni kadang dia nak kena mengaji, tuan-tuan. Nak kena mengaji mana yang terlebih afdal, mana yang begini, mana yang begini. Kadang banyak orang tanya soalan, boleh ke tidak sembahyang asar pukul 6? Sebab apa? Suami balik kerja pukul 6. Pukul 6 baru boleh nak semayang asar. Sebab nak tunggu semayang berjemaah dengan suami. Baik. Pukul 6 boleh tak semayang asar? Boleh, tak ada masalah. Masih dalam waktu. Cumanya dia kata biasanya 6 balik. Okey, tak apa. Kalau kita yakin suami kita boleh balik pukul 6 dan pada ketika itu kita boleh solat berjemaah dengan suami kita, tak ada masalah tunggu. Sebab apa? Tu terlebih afdal untuk solat berjemaah. Tapi kalau pukul 6 tak balik, 6.30 tak balik, suami pula duduk kedai janda mana, lama sikit. Nyembang dengan kawan ke apa ke begitu begini, sudah. Jangan sampai luput waktu pula, tak semayang-semayang kita. Makna kata dalam bab ini, nak kena ada, dia panggil muwazanah, ada pertimbangan, begini. Sebab tu dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita bagaimana pemilihan kita dalam kehidupan kita ni. Kadang kita taat kepada Allah, yang Allah suruh kita taat kepada Allah. Tapi tengah-tengah jalan Allah bagi senang, macam-macam Allah bagi. Allah bagi itu, Allah bagi ini. Ingat tujuan utama kita apa dia? Itu masalah. Tujuan utama kita apa dia? Kita nak jadi orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah. Baik, situ tempat duduk kita. Dan bila situ tempat duduk kita, marilah apa sahaja benda lain, itu hanya picisan sahaja. Itu hanya yang dipanggil sebagai nilai tambah, boleh jadi ujian kepada kita. Baik, itu satu. Itu mukaddimah kepada surah Al-Anfal. Yang kedua, di pertengahan suratul Anfal ini lebih kurang ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38, di pertengahan begitu Allah cerita pula kepada kita bagaimana bila mana kamu tetap dah dalam satu tujuan, akan datang musuh-musuh kepada kamu. Dan musuh-musuh kepada orang Islam ini yang disebut oleh para ulama ada 5 musuh kepada orang mukmin, orang yang beriman. Apa dia? Yang pertama iaitu orang mukmin yang dengki kepada kamu. Makna kata orang dalam kalangan kita, orang Islam dalam kalangan kita yang dengki pada kita. Ada ke tidak? Oh, ramai ustaz. Ramai tu cam tu ada lah. Orang yang dengki kepada kita. Islam tak Islam? Islam. Semayang tak semayang? Oh, sama dengan kita kadang. Sama-sama AJK masjid pun ada dengki. Kan? Saya pernah jumpa tuan-tuan AJK masjid. Pengurusi dengan pengurus, calon bakal pengurusi, dengki. Dia ada kroni ni lah, sekali jatuh pengurusi ini dia naik jadi pengurusi. Macam-macam lah. Macam-macam cerita. Nak ceritanya manusia sama manusia pun dia tak kira dah. Siapa kamu ulama ke, sama siapa ke, aku nak benda tu. Nak jadilah apa saja, mari jalan mana sekalipun dia nak dapat. Tu dengki sesama orang mukmin. Yang kedua musuh dalam kalangan kita ialah orang munafik yang benci kepada orang Islam. Kadang ada orang-orang yang bersifat dengan sifat orang munafik. Yang hati dia memang hati orang munafik. Apa dia? Depan kita boleh jadi cakapnya cakap yang baik. Depan kita nampak macam tak ada masalah apa. Belakang macam-macam dia mengata kita. Ada orang macam ni. Bila masjid nak buat program begini. Dalam masjid, bagus begini. Balik rumah sudah. Masjid tu tak ada cerita lain. Program tu. Lepas tu kutip duit. Sebab apa?
Itu baru bersifat dengan sifat munafik. Sebab apa? Depan lain, belakang cakap lain. Itu orang munafik. Yang ketiga yang disebut sebagai orang kafir yang memerangi kamu. Orang kafir ni kadang dia perang secara umum kepada kita. Dan orang kafir yang memerangi kita ni kadang-kadang dia perang dengan cara boleh jadi ekonomi, benda-benda besar. Boleh jadi dengan cara politik. Boleh jadi dengan cara macam-macam. Mari kepada kita kebajikannya, pemikirannya, mari dengan macam-macam. Hiburannya. Ni perang dari sudut orang-orang kafir yang memerangi kita. Tu 3 musuh, dia panggil musuh luar, mari kepada kita. Ataupun musuh yang zahir. Adapun 2 musuh disebut sebagai musuh dalaman. Musuh apa dia? Musuh yang mari secara kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak sedap. Apa dia? Yang pertama yang disebut sebagai syaitan yang menyesatkan manusia. Syaitan yang menyesatkan manusia. Kita tengok kes di tempat kita. Wallahualam, bukan orang Islam. Kan? Tuan-tuan tengok dekat pesta 2-3 hari ni yang berlaku. Ke semalam ke begitulah. Tengok video tu dia kelar. Ni, pegang pisau dekat pesta, tak silap saya. Keluar jalan depan sikit, jatuh, mati. Wallahualam apa kes, tapi warga asing. Cuma nak cerita kepada kita, kadang-kadang benda-benda yang berlaku di luar jangkaan ini, orang Islam pun ada. Sebab apa? Kadang dia mari dengan serabut kepala, mari dengan benda-benda yang di luar daripada jangkaan. Apa dia? Boleh jadi daripada jin, daripada benda-benda syaitan, daripada benda-benda yang di luar lah. Benda-benda yang di luar jangka. Di Kelantan, baru-baru ni, ketika musim banjir, hujan tengah lebat bulan 12 baru ni, ada seorang dia balik daripada Kuala Lumpur. Umur baru belasan, 19 ke 18 begitulah. Balik daripada Kuala Lumpur, dia kata ada benda menumpang. Balik sampai rumah, jumpa dia duduk dengan atuk dia, kalau tak silap saya. Duduk 2-3 hari dekat rumah, last sekali dia kata ada orang panggil. Ada orang panggil, dia pergi belakang rumah dia bukit, banyak bukit. Dia kata panjat bukit tu lebih kurang 5 bukit. Jumpa 5 hari ke 6 hari selepas daripada itu, dan jumpa dalam keadaan duduk tengah peluk satu pokok. Makna kata makhluk lain yang panggil. Macam-macam lah orang sebut begini, orang sebut begini, bunian lah, jin lah, apalah. Wallahualam, tu benda yang di luar daripada jangkaan. Tapi dia serang macam mana? Dia serang dengan cara mari benda-benda dalaman, mari bisikan, mari benda-benda begini. Sebab itu kadang-kadang benda kita ni, kalaulah benda-benda yang sakit, kadang tak nampak, kadang apa semua, cubalah tuan-tuan pergi cara perubatan Islam. Cuba scan dulu ke apa ke, tengok, takut-takut benda lain yang ada dalam tubuh badan kita. Kadang ada orang yang jenis-jenis kena jangkitan. Ada seorang perawat Islam, dia kata apa? Orang yang jenis kena sihir, kena santau apa semua ni, dia jenis malas nak bersihkan diri, malas mandi, malas gosok gigi. Ada benda-benda begitu. Tengok sahabat-sahabat kita jenis malas mandi, malas gosok gigi tu, sebut sikit dekat dia. Boleh jadi mu ni ada gangguan lain ni. Nak kena perubatan Islam. Jenis tak mandi, jenis malas begini ni, kata seorang perawat Islam ni, dia kata boleh jadi dengan sebab gangguan benda-benda begini. Dan yang kelima, musuh orang Islam ni apa dia? Iaitu nafsu yang ada dalam tubuh badan kita. Bagaimana kita merawat, kita mengawal nafsu itu yang paling penting sekali. Kalau nafsu, nak kata nafsu ni tak boleh ada terus dalam hidup manusia, tak boleh. Kalau tak ada nafsu, nak makan macam mana kita? Nak hidup macam mana kalau tak ada nafsu? Tapi nafsu ni dia kena kontrol, dia kena kawal kehidupan manusia. Dia kena kawal kehidupan ni, barulah jadi kita orang yang baik. Sebab tu ulama sebut kepada kita, kalau orang munafik, orang mukmin yang dengki kepada kita, kita nak buat macam mana? Doa banyak-banyak kepada Allah. Yang kedua, kalau orang munafik yang benci kepada kita, orang munafik tak suka kepada kita, macam mana kita nak buat? Kalau kita kenal dah dia, kita berhati-hati dengan dia. Kalau orang kafir, bagaimana kita nak memerangi orang kafir yang memerangi kita? Tengok bidang mana yang dia perang pada kita. Kalau dia serang kita dari sudut ekonomi, kita serang balik dari sudut ekonomi. Kalau dia serang dari sudut politik, cara politik. Dan kalau dari sudut syaitan, macam mana? Banyak-banyak minta doa kepada Allah, minta berlindung kepada Allah. Dan kalau hawa nafsu, dia nak kena ada mujahadah lin nafsi, iaitu kita mujahadah. Mujahadah ni cara mana? Pertama sekali kena belajar ilmu cara didik hati.
Yang kedua, iaitu dari sudut amalan kita mesti ada penambahan. Hari ni zikir ni kita buat, baca Quran ini, esok kita tambah lagi benda lain. Yang ini istiqamah, tapi tambah lagi benda lain, tambah lagi benda lain. Itu sekadar mukaddimah kepada suratul Anfal. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah kita bincang lagi ayat-ayat yang lain pada hari-hari yang akan datang insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna al-fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.